Bang, dekat Jordan ada tak kereta jenama Malaysia? Kami dapat kereta jenama Malaysia. Dahlah jenama kebangsaan negara kita. Proton Saga yang telah mendarat di Jordan. Mobil buatan Indonesia yang laris di mancanegara. Toyota Kijang, Mitsubishi, Spandar. Seperti Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, seperti yang kita tahu di Malaysia ini ada mobil buatan mereka sendiri ya, yaitu Peiro 2 dan juga Proton. Kalau Peiro 2 contohnya Mywi, Exia, kalau Proton ada X50, ada Proton Saga dan lain-lainnya. Kereta Proton ini ada juga di Jordan teman-teman, dan bahkan di luar negara lainnya. Seperti apa kira-kira videonya? Dan ada satu lagi ya, info menarik juga yang Sari mau kasih tahu juga. Maksudnya kereta Indonesia itu macam Toyota, Suzuki, Mercedes. Oke, itu bukan kereta nasional ya teman-teman, itu kereta luar negeri tapi diproduksinya saja di Indonesia. Tapi nanti kita bahas lah ya, kita tengok dulu beberapa video yang satu ini. Jom. Bang, dekat Jordan ada tak kereta jenama Malaysia? Okey, bagus soalan ni. Kebetulan hari tu saya ada sewa kereta dan terkejut juga kami dapat kereta jenama Malaysia. Dahlah jenama kebangsaan negara kita waktu. Jom saya tunjuk kereta jenama Malaysia yang ada di Jordan ni. Tada, kereta jenama Proton Saga yang telah mendarat di Jordan. Saya pun macam terkejut jugalah kan. Takkanlah kereta Malaysia nak ada kan. Korang tengok number plate dia macam pelik sikit lah. Lepas tu ada tulis Jordan. Dan kereta ni kami sewa murah je, tapi tak ada murah sangat, standard lah harga. Dan korang tengok kat tingkap je ada bertulis macam-macam, ganggu gila lah. Tak nak bawa tapi tak adalah ganggu sangat kan. Okey, tengok bahagian depan. Wow, Proton Saga, bangga jugalah ada kat Jordan. Ingat ke kereta ni kereta biasa-biasa je, bukan biasa-biasa bos. Jordan ni bos. Mobil buatan Indonesia yang laris di mancanegara. Maaf ya. Daihatsu, Grand Max, Ini Mitsubishi, Spandar, buatan Indonesia. Suzuki R3, Alah, Mercedes. Toyota Kijang, Toyota ya. Bukan dari Jepang pula. Suzuki Keri. Mercedes, BMW, Mazda. Mobil lain yang laris di mancanegara, apalagi nih? Teman-teman, itu beza ya. Ini Sari dapat video kedua ini sangat-sangat terkejut. Kalau di Malaysia kita tahulah Proton memang Malaysia kan. Peiro 2 itu mobil nasional ya. Oke, bukan macam kilangnya di Malaysia ini. Kalau kilangnya di Malaysia ini Toyota lah, apa Mercedes ke, ataupun Suzuki, itu kilang saja ya teman-teman. Tapi kereta itu buatan daripada luar negara. Contohnya tadi Toyota itu daripada Jepun. Itu tadi yang disebutkannya semua itu adalah kereta Jepun ya, bukan kereta Indonesia. Nah, sebenarnya bukan video ini saja ya. Itu ada juga satu YouTuber. Dia mengatakan mobil Indonesia lagi. Wow, ada Toyota, Suzuki, apalagi ya? Tak sekali Mercedes, BMW, Mazda, Audi, apalagi macam itu Ford. Untuk pengetahuan semuanya, mana tahu tak tahu ya, karena Sari lihat di komentar-komentar video yang kedua tadi itu ramai sekali yang menyatakan orang Indonesia bangga dengan mobil-mobil tadi itu, cuma bangga dengan Milonya saja. Oke, nah ini buat sekedar informasi ya. Itu kereta-kereta tadi itu hanya punya kilang saja, pembuatan produksinya saja yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti kereta-kereta Toyota, Suzuki itu adalah punya Indonesia. Nah, ini buat informasi saja. Mana tahu ada juga teman-teman yang tak tahu pasal kereta. Proton itu ada dekat Jordan, bukan berarti itu Proton itu punyanya
Jordan ya, punya negara Jordan gitu teman-teman. Hanya di sana digunakan ataupun kalau macam itu dibuat di sana, tapi bukan berarti mereka yang punya. Ada lagi tahu buatan Malaysia. Kira-kira apakah itu? Kita tengok dulu ya sama-sama. Apa saja kira-kira? Cup. Oke, Fakta Channel. Korang percaya tak kalau Faktor katakan Lamborghini pernah menjadi milik Malaysia? Nak cakap Faktor kaki clean lah tu. Sabar dulu, biar Faktor terangkan. Kalau korang nak tahu, syarikat Lamborghini pernah mengalami kejatuhan bermula dari tahun 1973 disebabkan kemelesetan keuangan dunia dan krisis minyak. Pada masa itu, pengasas Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, telah bertindak menjual syarikatnya. Dan sejak daripada itu, syarikat ini banyak kali bertukar tangan. Perkara ini berlanjutkan sehinggalah pada tahun 1994 di mana Lamborghini telah dijual kepada syarikat Megatech yang dipegang oleh syarikat Malaysia Mycom Setco dan Indonesia V-Power Corporation. Namun apabila berlakunya reformasi Indonesia pada tahun 1998, syarikat Indonesia telah melepaskan kepentingannya di dalam Lamborghini kepada syarikat Malaysia. Namun syarikat Malaysia akhirnya terpaksa menjual Lamborghini kepada Audi pada tahun 1998 disebabkan krisis keuangan Asia yang melanda pada ketika itu. Menarikkan fakta tadi, memandangkan kita pun baru je menyambut hari kemerdekaan yang ke-65. Apa kata kita hidupkan enjin kereta dan mulakan konvoi merdeka bersama Faktau di dalam. Wah. Ini main bila. Maiwi kalah ya dengan Lamborghini. Oh. 10 jenama kereta yang korang tak tahu pun dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Bufori. Faktau yakin mesti ramai di antara korang dah tahu tentang jenama Rolls Royce yang sangat terkenal dengan pengeluaran kereta mewah dengan reka bentuk klasik kan. Namun macam mana kalau Faktau katakan yang di Malaysia juga terdapat satu syarikat yang mengeluarkan kereta mewah klasik seolah Rolls Royce. Bufori merupakan jenama kereta buatan tangan atau handmade yang diilhamkan oleh Coupe America tahun 1930-an. Syarikat ini dimiliki oleh 3 beradik yang berasal daripada Lebanon dan menetap di Australia, iaitu Anthony, George dan Gary Corey. Wah, Kan bagus dari ya, Mat, Australia. Kenapa Faktor cakap dari Malaysia pula? Ini kerana pada tahun 1988, kesemua operasi pembuatan dan jualan yang dijalankan di Australia telah dipindahkan sepenuhnya ke Malaysia atas nama Bufori Motor M9 Berhad yang terletak di Kepong, Kuala Lumpur. Kalau korang nak tahu, Bufori membawa maksud Be beautiful, you unique, F fantastic, O original, R romantic dan I irresistible. Sesuai dengan kecantikan dan keunikan kereta ini yang diperbuat daripada carbon fiber dan Kevlar buatan tangan dengan harga bermula serendah 1.4 juta ringgit. Wah, mahal ya. Je boleh beli Myvi Facelift 2022 1.3G Auto lebih kurang 30 biji. Oh, habis ini satu biji aja pun sudah rasa mahal ya. Proton. Yang ni mesti korang semua kenal kan? Punyalah terkenal Proton ini sehingga kan banyak kereta yang dihasilkannya terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Yes. Angka jenama National Malaysia ini pada awalnya ditubuhkan sebagai pengeluar produk. Mitsubishi Motors MMC mula mengeluarkan kereta sehingga mengangkat Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia. mempunyai keupayaan untuk menghasilkan kereta sendiri. Di dalam industri mantap penghasilan Malaysia ini, automotif, penggunaan reka bentuk kereta jenama lain adalah sesuatu perkara yang biasa dan normal kerana ini boleh mengurangkan kos pengeluaran dari segi pembuatan acuan ataupun mold. Sebagai contoh, Proton Wira yang diperkenalkan pada tahun 1993 ini berkongsi dan diubah suai dari platform CB2A, CB4A, CD9A dengan Mitsubishi Lancer. Kini pasaran Proton telah pun terkenal di lebih daripada 15 buah negara dengan pasaran ekspor terbesarnya di United Kingdom. Wow, hebat ya. Sampai
ke mana-mana negara. Tadi katanya di Jordan, dan Sari lihat ada banyak macam lagi negara yang menggunakan jenama Proton ini. Bahkan itu ada di mana ya, di Eropa sana itu polisnya gunakan juga Proton 8. 8. Inocom. Inocom. Bila korang nampak jenama ini, mesti korang terbayangkan lori kan? Ini kerana jenama ini sangat terkenal dengan penghasilan lori. Tapi jangan terkejut, banyak jenama-jenama kereta di Malaysia yang selama ini kita sangkakan jenama dari luar negara sebenarnya adalah jenama Inocom. Contohnya macam kereta Inocom i10, Inocom Santa FE, Inocom Atos Prima, Inocom Gats dan juga Inocom Matrix. Tapi ramai yang menyangkakan jenama kereta ini adalah daripada Hyundai. Padahal dah terang-terang dekat logo Hyundai. tu letak logo Inocom, anak syarikat Sam Darby Motors yang agak berpangkalan mirip ya di Kedah logonya. ini merupakan sebuah syarikat pemasangan kontrak berlesen untuk kenderaan Hyundai, BMW dan Mazda di Malaysia. Pelancaran produk pertamanya adalah Inocom Permas yang dilancarkan pada tahun 1998 yang mengambil reka bentuk berasaskan Renault Traffic generasi pertama. Manakala produk keduanya pula adalah Inocom Lorimas dan diambil reka lori bentuknya kecil macam ni ya. berasaskan Hyundai Porter. 7. Oke, yang ketujuh, NASA. NASA. Kalau korang nak tahu, syarikat NASA. NASA merupakan satu-satunya syarikat kereta di dalam list video kali ini yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan daripada automobil, permotoran, perhotelan sehinggalah kepada pendidikan. NASA banyak merupakan ya. sebuah syarikat konglomerat atau multi-industries yang ditubuhkan pada tahun 1905 oleh Allahyarham Tan Sri SM Nasimuddin di bawah nama kumpulan syarikat NASA. Sama seperti syarikat kereta hebat. yang lain, NASA juga banyak menghasilkan kereta yang dijenamakan semula dan diubah suai daripada jenama luar negara. Contohnya seperti Kia Carnival sebagai Nazaria, Kia Carens Kia, sebagai Naza Citra macam itu diubah Kia suai Picanto juga ya. sebagai Naza Surya untuk pasaran Malaysia. Malah Naza juga pada tahun 2006 Faham. pernah mengeluarkan kereta Naza Sutra yang berasaskan reka bentuk Hafiz Lobo dan Naza 206 Bestari yang berasaskan daripada reka bentuk Peugeot 206. Punyalah besar syarikat Naza ini sehinggakan mereka memegang franchise untuk jenama-jenama yang besar. Dikatakan kini syarikat milik keluarga ini mempunyai aset semasa bernilai 1.3 bilion ringgit. Wow, banyaknya ini uang ke? Pro 2. Pernah tak Tiara korang terfikir dua, dari Miley. mana sebenarnya nama Proton dan Pro 2 terhasil? Kalau korang nak tahu, nama Proton diambil sebenarnya nama Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd, manakala Pro 2 pula diambil daripada singkatan Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd. Sesuai Wah, dengan bahasa namanya, Melayu ya, Pro 2 judul merupakan namanya. syarikat pengeluar kereta nasional kedua selepas Proton. Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1993 yang terletak di Serendah, Selangor ini merupakan syarikat yang dimiliki oleh UMW Corporation Sdn Bhd, iaitu antara syarikat perindustrian terbesar di Malaysia. Pro 2 banyak menggunakan reka bentuk daripada Daihatsu dalam penghasilan keretanya. Ini kerana Daihatsu mempunyai pegangan sebanyak 20% dalam Pro 2 ketika pelancarannya. Sebab itulah kalau korang tengok kereta pertama Pro 2 iaitu kereta kancil diambil reka Kecil ya, comel. Daihatsu Mira. Tapi sekarang sudah tak diproduksi lagi kan? Yang kelima Caterham. apa nih? Caterham merupakan Caterham. sebuah syarikat pengeluar kereta trek lumba yang ditubuhkan di Caterham, England pada tahun 1973. Namun pada tahun 2011, tim Lotus yang diketuai oleh Tony Fernandez bersama rakan perniagaannya Erasia iaitu ni. Datuk Kamaruddin Meranun dan SM Nasaruddin, CEO NASA, telah menggemparkan media di Malaysia apabila telah berjaya membeli dan mengambil alih Caterham Group. Lotus kemudian telah dinamakan semula sebagai Caterham F1. Berikutan pembelian tersebut di mana banyak pertandingan perlumbaan kereta F1 di dunia telah disertai syarikat ini. Namun apa yang menyedihkan, pada tahun 2021, Tony Fernandez sekali lagi mengejutkan media Malaysia apabila mengumumkan telah menjual Caterham kepada VT Holdings, iaitu sebuah syarikat automotif yang berpangkalan di Jepun. Walaupun syarikat ini kini tidak lagi dimiliki oleh Malaysia, namun faktor masukan juga
kerana impaknya di dalam dunia pemotoran dan automotif Malaysia. Wow, hebat ya teman-teman. Nah tadi tuh walaupun dia sudah dijual tapi pernah juga punya Malaysia ya. Nah tadi tuh kenal Sari kan, Tommy Fernandez adalah salah satu rakyat Malaysia. Dia yang punya AirAsia kan. Nah betul kan teman-teman. Nah Sari tahulah karena Sari juga suka menggunakan AirAsia kalau terbang kemana-mana. Nomor 4. Isna, Wah banyak juga ternyata ya. korang mesti tahu jenama-jenama besar yang banyak menghasilkan supercar terkenal seperti Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin, McLaren, Pagani, Bugatti dan banyak lagi. Tapi korang tahu tak, suatu ketika dahulu Malaysia juga pernah hampir mengeluarkan supercar sendiri. Terkejut kan? Pada tahun 2005, hasil daripada lakaran seorang anak tempatan bernama Ismail Naziadin, sebuah prototipe supercar pertama Malaysia yang diberi nama Isna Vernia telah berjaya dihasilkan di bawah Isna Sport Sedia Berhad. Isna Sport juga pada masa itu merancang untuk mempamerkan kereta ini di Geneva Motor Show. Cantik. Mengambil bahagian dalam perlombaan Le Mans 24 Hours Endurance. Le Mans. Le Mans. Le Mans. Oke. Dan mahu mengambil bahagian dalam perlombaan Le Mans 24 Hours Endurance. Walaupun masih masa prototipe, kereta yang hanya akan dibina sebanyak 150 unit ini telah pun mendapat tempahan sebanyak 20 unit. Namun apa yang menyedihkan, Ismail Naziadin yang bertanggungjawab dalam mengetuai projek ini bagaimanapun telah meninggal dunia sebelum sempat projek itu dijalankan. Perkara ini telah mengakibatkan projek ini juga tertangguh begitu sahaja. 3. Ya sudah dipanggil ya. TD Cars. Oke. Sama juga seperti Bufori, TD Cars merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan kereta-kereta klasik yang pernah wujud di Malaysia di bawah nama TD Cars Malaysia Pte Limited. Kebanyakan kereta-kereta yang dihasilkan syarikat ini adalah dari jenis roadster, iaitu tidak berbumbung dan mempunyai 2 tempat duduk. Dan antara kereta yang paling cantik ni, terkenal klasik pernah macam dihasilkan tu ya. syarikat ini adalah TD2000. Sebenarnya reka bentuk TD2000 Wah, dilahirkan bagusnya ni pada tahun 1986 di Australia, hasil daripada idea Ross Marshall, iaitu seorang usahawan dan peniaga kereta di Sydney. Dipendekkan cerita, projek ini telah gagal disebabkan Marshall menghadapi masalah kewangan menyebabkan projek ini tergendala. Sehinggalah pada tahun 1998, beberapa orang ahli perniagaan dari Malaysia telah bertindak membeli hak intelek untuk TD2000 dan kereta ini mula dibina di sebuah kilang yang terletak di Glen Mary, Selangor. Namun kereta ini tidak mendapat sambutan kerana citarasa rakyat Malaysia yang tidak menggemari bentuk kereta Berbeza, klasik ya? dan rekaan bumbungnya yang boleh berlipat dikatakan tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Yelah, kalau Malaysia balik-balik hujan, panas, sejuk, hujan ya. buka tutup bumbung. Pasaran kereta ini lebih tertumpu kepada luar negara seperti di United Kingdom, Jepun, Singapura, Thailand, Taiwan, New Zealand dan Australia. Namun sehingga kini tiada sebarang berita mengenai syarikat ini dan kereta TD2000 terus menjadi peninggalan sejarah Malaysia. 2. Wow, berkesan juga ya pernah jadi Malaysia punya. Percaya tak korang kalau fakta Poem. katakan sebelum wujudnya syarikat kereta Tesla pada tahun 2003, Malaysia juga telah cuba membangunkan perusahaan kenderaan elektrik. Perusahaan automobil elektrik Malaysia Sedia Berhad atau POWEM merupakan sebuah syarikat hasil kerjasama antara Tenaga Nasional dan Fraser Nash Research yang ditubuhkan pada tahun 1996, di mana syarikat ini bertujuan membina kereta elektrik bersaiz kecil. Kereta pertama yang pernah dikeluarkan oleh POWEM adalah Elex Surya yang juga merupakan kereta elektrik pertama cantiknya, Malaysia comel. pada Disember 1997. Menjelang tahun 2000, dilaporkan POWEM telah menjual lebih 3,000 kenderaan elektrik di dalam dan luar negara.
Malah kereta ini juga telah digunakan sebagai pengangkutan rasmi semasa Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan Olimpik musim panas tahun 2000. hebat ia juga Walaupun banyak penjualan Malaysia kereta ni. ini agak memberangsangkan atas sebab-sebab yang tidak jelas, Powam mula jatuh dan dilupakan menjelang pertengahan tahun 2000. Tahun 2000. 1. Oke, yang EV pertama apa ini? Innovation. Ini juga merupakan salah satu syarikat Malaysia yang diwujudkan dalam usaha mempelopori dan membangunkan industri penghasilan kereta elektrik setelah projek Powam. Syarikat ini mula diasaskan pada tahun 2019 dengan projek pertamanya iaitu MyCar dengan kerjasama Institut Automotif, Robotik dan MyCar. IoT MARI, di mana MyCar membuat penampilan pertamanya di Pameran Sains Kejuruteraan Kuala Lumpur pada November 2019. Apa yang lebih menarik, projek ini bukanlah dibina semula berdasarkan blueprint kereta elektrik sedia ada, tetapi 100% dibina, direka, diselidik dan dibangunkan oleh jurutera Malaysia sendiri. Bagaimanapun dilaporkan projek ini tergendala sementara disebabkan pandemik yang melanda dunia. Bangga betul rasanya kan? Mungkinkah suatu hari nanti Malaysia juga mampu menghasilkan kereta elektrik sendiri setanding Tesla? Itu sajalah untuk video kali ini. Ada lagi ke jenama kereta Malaysia yang fakta terlepas pandang? Boleh komen di bawah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Nah, sebelum semuanya ternyata Malaysia yang nomor pertama ya. Sebelum adanya kereta elektrik Tesla, ternyata Malaysia juga sudah pernah membuat terlebih dahulu. Wah, mungkin karena ada beberapa faktor kurang diproduksi ya. Wah, mantap ya. Sebelum semuanya ada, ternyata Malaysia juga sudah terlebih dahulu. Sekarang yang masih di pasaran itu ada 2 kereta ya. Kereta Proton dan juga Pero 2. Masing-masing jenama itu juga banyak jenisnya. Proton semakin banyak juga inovasi. Ada X70, X50, sekarang sudah mau X90 lagi. Oke, teman-teman. Nah, tadi itu ada juga beberapa yang direka ulang daripada negara lain. Ada juga yang 100% itu memang ya diciptakan oleh orang Malaysia sendiri. Direka, diselidik, di semua-semuanya oleh orang Malaysia sendiri. Oke, nah semoga juga nanti ada juga kereta elektrik Malaysia supaya tak payah beli lagi Tesla ya kan. Kereta punya sendiri, mana tahu dengan harga yang lebih murah lagi. Oh teman-teman, kalau kalian ada yang gunakan kereta buatan Malaysia ataupun Proton ataupun Pero 2, boleh lupa untuk di subscribe Faktau channel. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Misari, bye.